Hari ini kita akan belajar topik pertama dalam bab akidah tingkatan 4 iaitu Al-Muntakim dan Al-Jabbar, iaitu Allah Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Okay, kita mulakan dengan yang pertama iaitu Al-Muntakim. Al-Muntakim ini bermaksud bahawa nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Okey, kita ulang semula apa yang dimaksudkan dengan Al-Muntakim. Al-Muntakim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Okey, apa dia dalil nakli bahawa Allah bersifat Al-Muntakim? Ada dalam surah Az-Zuhruf ayat 41 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Dekat sini menunjukkan bahawa dalil bahawa Allah bersifat Al-Muntakim. Okey, dalil nakli ni Ustazah minta anak-anak hafal. Sebab kalau kita keluar soalan tentang nyatakan dalil nakli, maka hendaklah dinyatakan dalilnya. Disebabkan itu, kena hafal dalil nakli bagi Allah bersifat Al-Muntakim. Okey, kita pergi kepada kefahaman mengenai nama Allah bersifat Al-Muntakim. Okey, pertamanya ialah Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Allah nyatakan di dalam surah As-Sajadah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Maksudnya, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Ini ialah dalil menunjukkan bahawa Allah akan memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Isi keduanya ialah Allah menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan, iaitu kaum Quraisy ini ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntakimun. Maksudnya, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan, yang ini pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya. Isi yang ketiganya ialah Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Dalam surah Ar-Rum ayat 47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyiksa orang yang melakukan kesalahan, yang ini mengingkarinya. Dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Okey, kita pergi kepada topik berikutnya, itu nama Allah Al-Jabbar. Apa maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa secara mutlak.
Allah berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Okey, dalil nakli menunjukkan Allah bersifat Al-Jabbar, Maha berkuasa secara mutlak. Dan dalam surah Al-Hasyr ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Yang ini yang menunjukkan Allah Al-Jabbar, Allah yang maha berkuasa. Okey, kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar ialah Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Ini ialah dalil ataupun hadislah yang menunjukkan bahawa Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Yang keduanya ialah Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Dan yang ketiga ialah manusia wajib bersifat merendah diri dan tidak boleh sombong. Di mana Allah bagi topik yang ketiga ni, manusia wajib bersifat merendah diri ni, Allah akan mencapakkan makhluknya yang bersifat takabur dan bongkak ke dalam neraka Jahanam. Okey, itu saja untuk topik kita pada hari ini. Sekian, terima